Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi insyaallah pada pagi ini kita sambung pada ayat yang ke 236 dari surah Al-Baqarah, muka surat 38. Muka surat 38 pada ayat 236. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca hari ini ni insya-Allah kita huraikan sikit, dan dia merupakan ayat-ayat terakhir yang berkaitan dengan hukum nikah kahwin ni. Sejak daripada kita baca di awal tu berkaitan dengan mengahwinkan, iaitu jangan kahwinkan dengan orang yang musyrik. Ingat tak kita baca tu, nak sebutnya soal agama ni yang paling utama. Walaupun dia handsome, walaupun dia kaya, walaupun dia baik, okay? Jangan bagi kahwin dengan orang musyrik. Itu bab permulaannya. Sampailah kita ayat terakhir, bab cerai pula. Dan itulah menunjukkan bahawa Islam ni, agama kita ni menitik beratkan soal hubungan perkahwinan ni, salah satu daripada syariat yang agung lah. Syariat yang agung, dan Islam memandu kita macam mana untuk mengahwini wanita, dan macam mana juga jalan keluar andai ada permasalahan. Dan letaklah agama sebagai panduan asas dalam kehidupan kita lah. Moga Allah Ta'ala jaga semua hubungan di antara suami isteri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kadang-kadang ada yang tertipu dengan kebaikan, ketertipu juga baik. Ada satu kes tu yang sampai kepada saya lah. Seorang tu dia kononnya dia orang non-Muslim. Kononnya dia pergi kerja satu tempat. Ini kisah benar lah. Dan dia baik dengan orang situ. Dia baik dengan orang tu, bagi hantar durian, bagi duit, bagi gapo. Dia kenal kepada anak fulan tu. Lepas tu dia kata nak kahwin, dan dia kata dia masuk Islam. Kawan ni orang baik, orang baik, bagi duit, bagi gapo. Setuju. Tahu dengar cerita ni, setuju tu kahwin sebagai nombor 2. Hak nombor 1 hak non-Muslim lagi. Dia mana kata maknanya, kalau kita kat separuh-separuh masuk, klik sana, klik agama asal, mari sini jadi orang Islam, pasal nak kahwin dengan kawan ni. Jadi habis apabila adalah keluarga dia tu datang mengadu tanya, saya kata mana boleh, tak boleh. Kalau nak Islam, dia kena lepas hak sana. Kalau nak bersama ni, dia nak Islam, kena lepas sana. Kalau dia nak bersama dia hak sana, maka dia belum lagi Islam. Adik-beradik ni hak lain sokong, pasal apa dia? Dok dia sokong, pasal dah termakan budi banyak. Baik sangat. Katanya lah baik lah. Baik dari sudut, yalah dari sudut mari cakap baik, bagi pula duit, bagi hadiah, macam-macam lah. Tapi isunya dalam perkahwinan ni, Allah Ta'ala sebut agama nombor 1. Dan kita tak kata adanya perkara tersebut berlaku di zaman kita. Semoga Allah Ta'ala melindungilah zuriat keturunan kita daripada fitnah berkaitan dengan agama. Maka kalau ada perselisihan dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi pula jalan keluar untuk berpisah. Semalam kita dah sebut 3 perkara wanita yang berpisah, keadaan dia. Pertama, wanita yang cerai hidup. Yang kedua, wanita yang cerai mati. Dan yang ketiga, wanita yang cerai dalam keadaan mengandung. Hari ini keadaan dia wanita yang keadaan yang keempat lah, kalau kita boleh sebut keempat ni, iaitulah wanita yang diceraikan sebelum daripada bersama. Sebelum daripada bersama.
Semalam kita dah sentuh sikit, iaitulah wanita yang cerai mati tapi tak sempat bersama. Apa hukum dia? Dia dapat mas kahwin, dia dapat penuh. Kemudian dia dapat harta pusaka, dan dia kena tunggu iddah dia 4 bulan 10 hari. Kalau dia ni bercerai mati tak sempat sentuh. Tapi kalau dia bercerai hidup sebelum sentuh, ayat tu, perkara tu dalam perbincangan ayat yang kita baca hari ni. Baik, Allah Ta'ala sebut la junaha alaikum, tidaklah menjadi kesalahan ke atas kamu. La junaha alaikum, tidaklah menjadi kesalahan ke atas kamu. In talaqtumun nisa, seandainya kamu menceraikan wanita, malam tamassuhun, selama atau yang mana belum lagi kamu sentuh dia. Au tafridu lahunna faridah, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Ya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu, dan berikanlah mut'ah kepada mereka, iaitu menurut ukuran kemampuan suami. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan ke atas yang susah juga kemampuannya. Mata'am bil ma'ruf, sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut. Haqqan 'alal muhsinin, menjadi satu kewajipan atas orang yang mau berbuat kebaikan. Ya. Apa bab ataupun apa maksud ayat yang kita baca? Pertama, Islam membenarkan berpisah sebelum daripada bersama. Mana ada, kalau tiba-tiba dia tak nak, kena kahwin paksa contohnya. Kalau kahwin paksa, lepas tu lepas kahwin pasal tak nak, maka Islam memberikan jalan keluar. Tidak menjadi satu kesalahan kalau nak berpisah setelah daripada akad, sebelum daripada sentuh, atau sebelum daripada dia bagikan mas kahwin lagi. Baru akad tak suruh lagi, nak cerah lalu. Boleh jawapan dia, haruslah dalam agama. Cuma sebab apa tu, kenapa tu, itu terpulanglah kepada individu dan juga pasangan tersebut. Cuma dalam agama Allah Ta'ala kata tidak menjadi satu kesalahan. La junaha alaikum. Ya. Sebelum daripada sentuh, bal yajuzu an yutalliqaha qabla ad-dukhuli biha wal farad laha, in kanat mufawwadah wa in kanat fi hadha wa in kana fi hadha inkisar liqalbiha. Dalam keadaan walaupun sekiranya perkara itu panggil apa, melukakan hati salah satu daripada pasangan. Boleh jadi yang terlukanya suami, boleh jadi yang terlukanya isteri, tapi dalam agama dibenarkan. Lalu setelah daripada tu Allah Ta'ala sebut wa matti'uhun, bagi kepada mereka mut'ah, iaitu sebagai ganti apa yang telah berlaku, berilah hadiah kepada mereka. Sebab tu dalam perceraian ni ada yang disebut sebagai hadiah perceraian. Mut'ah dia bagi, bukan mut'ah yang Syiah punya tu. Mut'ah perceraian ni pemberian
setelah daripada bercerai. Okay? Pemberian setelah daripada bercerai boleh. Okay? Dibenarkan ataupun diperintahkan. Qadar mana? Qadar sepatut atau semampu yang boleh diberikan oleh suami. Kalau suami tu kaya, dia bagi banyak. Kalau suami tu susah, dia bagi sikit. Kalau dia tak mampu, maka qadar yang dia tak mampu tu. Dan perkara ini pernah berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana pernah Nabi kahwin dengan seseorang yang disebut sebagai Umaymah binti Syurahil. Kahwin. Falamma udkhilat alaihi, apabila Nabi pun bila bertemu dengan Umaymah ni, maka waktu Nabi dia masuk ataupun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, basata yadahu ilaiha, Nabi pun ulur tangan kepada dia. Faka'annaha karihat dzalika, jadi Nabi tengok seolah-olah wanita tersebut macam tak suka, tak berkenan. Ada juga apanya orang yang dikahwinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak berkenan. Ajaib tu. Kalau kita ni level Nabi, tak ada orang yang tak berkenan. Tapi ada. Allah Ta'ala nak bagi satu contoh kepada umat lah. Contoh kepada umat, sama ada satu hukum bahawa benar boleh berlaku begitu, ataupun nak menunjukkan kepada umat juga bahawa perkahwinan ni biarlah antara orang panggil dua individu tu saling sayang menyayangi. Jadi bila Nabi tengok wanita tersebut macam tak berapa suka, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aba Usaid an yujahizaha. Kemudian dia bagi tahu kepada penjaga dia supaya ambillah dia balik. Kemudian Nabi lepaskan dia, wa yaksuha thawbaini raziqayaini. Nabi bagi hadiah kepada dia dua helai pakaian. Lepas tu Nabi pisahlah. Jadi ini pernah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melepaskan wanita tersebut. Baik. Wa in, sambungan ayat yang seterusnya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Okey. Sekiranya, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka. Yang tadi tak bagi lagi mas kahwin, dah pisah dah. Ni surah belaka dah duit pada dia. Mas kahwin tu dah serah kepada dia. Baik, apa hukum dia? Fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Jadi bila dah berpisah, serah dah mas kahwin, tiba-tiba tak jadi. Bila tak jadi, dalam agama boleh ambil semula separuh daripada mas kahwin yang dah bagi. Kalau dia kahwin, mas kahwin dia dua. Ada orang lain dia pasang lagu tu. Dia nak nombor dua. Tahun-tahun dia kahwin 2022. Bulan 2 Februari, 2 hari bulan.
Jadi nak dua. Oh, pemain dia. Letak mas kahwin pun lagu tu, kahwin akad nikah pun lagu tu juga. Oh. Ikutlah muka sempena dia kan, macam-macam kan. Jadi 2 Februari tahun 2022, mas kahwin pun 2. Tiba-tiba lepas tu tak jadi. Maka dia berhak ambil separuh daripada tu. Dia serahlah satu. Dia ambil satu. Lagu tu. Fanisfu ma faradtum, Allah Ta'ala benarkan untuk ambil separuh daripadanya. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali ya illa an ya'funa, kecuali jika mereka memaafkannya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya. Mana separuh untuk isteri, separuh untuk suami, kecuali mereka memaafkan ataupun tuan punya akad itu memaafkan. Siapa tuan punya akad? Lelaki lah. Mana kecuali isteri itu dia maafkan. Dah tak jadi, dapat dua tadi. Kita bagi contoh lah, nak suruh nampak mudah bagi kan. Jadi isteri kata, tak apalah, dah tak jadi, awak ambil balik lah. Kalau dia nak separuh boleh, kalau dia nak bagi semua, awak ambil balik lah. Semua mas kahwin awak ni, saya tak nak, dia kata. Sebab dia mana dia tak nak. Boleh jadi sebab ni belah isteri tu yang tak nak, contohlah. Isteri tu kata, saya dah berpisah, saya rasa saya tak boleh duduk bersama lah. Nak tarik balik, tak jadi. Ingat kau okey, tapi saya rasa saya tak boleh paksa diri saya. Macam-macam kan. Saya tak boleh paksa. Jadi kita pisah. Temenung buat suami ni, lagu mana duit dah bayar dah, kenduri habis belakang dah. Tapi nak teruskan, daripada terus dalam keadaan macam ni, baik rugi awal. Memang begitulah urusan ni. Baik kemah tempuh dah berapa semua, macam-macam ada berlaku. Kemah dah tempuh apa semua sekali, dia pun tak jadi. Si isteri kata, awak ambil belakang mas kahwin awak, saya tak nak 1 sen pun, tak apa. Maka boleh. Ataupun di pihak suami tu pula kata, saya pun tak nak juga, saya tak nak, awak ambil lah semua sekali mas kahwin tu, saya dah serah kau. Awak saya tak akan ambil 1 sen pun balik. Dia serah balik. Maka dibenarkan, dibenarkan dalam agama. Dan di sini au ya'funa au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, akad nikah itu disandarkan sebagai milik suami. Bererti yang berhak memutuskan urusan nak cerai ke nak bersama lepas daripada akad nikah ni, dia adalah milik siapa? Milik suami. Jadi kalau tiba-tiba wanita tu kata dia nak cerai, dia tak nak, tapi suami tu tak nak lepaskan, maka itu hak tuan punya akad. Itu dalam ayat ni ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa hak pemilikan akad, sama ada nak kekal ataupun nak lepas, berada di tangan suami. Au biyadihi 'uqdatun nikah. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Ai anna alladhi biyadihi 'uqdatun nikah haqiqatuz zawj. Fa inna biyadihi 'aqdaha wa ibramaha wa naqdaha wa hidamiha. Wa kama annahu la yajuzu lil waliyyi an yahiba syai'an min malil muliyati
lil ghair fakadzalika fis sadaq. Jadi sebagaimana wali itu tidak boleh memberikan sesuatu dari harta milik anak dia, begitulah juga ibu bapa tidak boleh atau wali tidak boleh melepaskan mas kahwin tanpa izin daripada pihak yang berhak. Bahasa mudahnya, mas kahwin ni milik dia, milik siapa? Milik suami, milik isteri. Akad itu dah jadi milik suami. Mas kahwin milik siapa? Milik isteri. Akad milik siapa? Suami. Lepas selesai akad lah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga hak itu mesti dijaga. Bererti siapa-siapa pun dalam keluarga isteri, kalau tiba-tiba tak jadi, lalu dia kata nak surah balik, hak yang nak kata surah balik tu, harta mas kahwin tu masih lagi pada pihak isteri. Kalau tiba-tiba si ayah kata cerah, ayah dia kata ambil baliklah harta ni, isteri tu kata dia nak, maka hak siapa kena ikut? Isteri. Begitulah juga dalam kalau tak bercerai pun, duit mas kahwin tu milik isteri. Duit mas kahwin tu tidak boleh diambil oleh penjaganya, wali, yakni ayah dia, melainkan dengan izin daripada pihak wanita. Sebab tu setengah-setengah orang dia bagi dua, dia bagi siap-siap. Hak ni mas kahwin yang disebut dalam akad nikah, saya nikahkan dia dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin berapa? RM1,000 tunai, RM10,000. Ataupun dekat sini dia bagi 250, 300 macam tu kan. Kalau dekat Kelantan, belah-belah sana, dia masuk belakang, dia tak ada, orang kata ni 300 akad nikah, dua tu hantaran. Dia bagi dua, hantaran lain, mas kahwin lain. Kalau di tempat saya, semua sekali tu sebut sebagai mas kahwin. Kalau dia nak bagi mas kahwin dia RM10,000, maknanya dia, saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin RM10,000 tunai. Ini kata dengan mas kahwin RM15,000 tunai. Ini kata RM20,000 tunai. Maka yang disebut dalam mas kahwin itulah yang menjadi hak bagi wanita tersebut. Jadi kalau bagi siap-siap tu, dia tahu dah nak bagi kepada si, tapi sebenarnya keputusan tu terletak pada si isteri. Itu hak dia. Jadi kalau dia kata nak suruh masuk semua sekali, sebab dia nak hak dia, dia apa tak boleh nak marah dia. Memang hak dia. Memang dalam agama ni memberikan hak mas kahwin tu kepada, kalau dia nak bagi lepas daripada akad, dia nak bagi kepada ayah, ayah ambillah RM10,000 ni, dia dapat RM20,000, ayah ambillah RM10,000 ni nak untuk belanja, gabung-gabungkan semua sekali. Kalau dia nak bagi, tak ada masalah. Dan sebenarnya hak belah nak kenduri pun belah suami je, hak wajibnya. Moral kita ni dia ada istilah menyambut menantu tu kan. Nyambut menantu belah suami, kenduri belah isteri, asal-asal dah. Tapi sebenarnya hak patut tanggungnya pihak suami lah. Hak belah-belah wanita ni dia terima, cukup dah, tak kenduri pun tak apa. Tapi dari sudut budaya kita ni, nak kena ada pihak keluarga belah sana nak pakai juga, keluarga belah sini pun nak pakai juga. Dari sudut hukumnya ialah
kewajipan menyerahkan mas kahwin kepada pihak isteri, dan pihak isteri berkuasa untuk tasarruf, dia panggil apa, menggunakan duit itu mengikut kesesuaian yang dia sama ada dia nak guna, nak bagi hadiah, nak apa, nak lepaskan. Hatta dia nak lepaskan balik, ada setengah orang tu dia dah tahu lepas dia dah kahwin, dia simpan, dia tengok suami dia ni struggle, dia pun suruh balik. Dapat kita ni banyak lah. Jangan sampai budaya tu melebihi daripada hukum syariat sehingga akhirnya membebankan pihak pengantin. Sampai terpaksa berhutang, buat personal loan, buat nak kahwin, semata-mata tak nak bagi nama tu nampak panggil tak cantik lah, macam-macam lah, ataupun nak kejar kepada puji-pujian. Dan urusan ni, wanita yang paling berkat ialah yang paling mudah. Nabi SAW sebut yang mudah. Mudah ni tak semestinya murah, tapi mudah. Kalau orang tu ada duit, dia bagi. Kalau dia tak ada duit, dia tak bagi. Keadaan yang mudah, supaya dipermudahkan urusan perkahwinan di kalangan masyarakat itu. Dan ini kita kena kempen lah, supaya pasangan ni dipermudahkan untuk berkahwin. Kerana di zaman kita yang sangat mencabar, zina tu lagi mudah daripada nikah. Zina tu lagi mudah daripada nikah dan lagi murah daripada nikah, sehingga akhirnya dia menjadi option bagi orang yang tak nak kahwin. Dia bagi option. Allahul Musta'an. Galakkanlah macam mana mungkin keturunan ataupun nenek moyang kita dulu, jalan penyelesaian mereka, kalau ada masalah, kahwin. Mudah-mudah lagi dah kahwin dah, selesai isu dia. Bukan selesai dari sudut mana kita nak pasangan tak, tapi inilah jawapan kepada masalah sosial yang berlaku kepada masyarakat. Apabila perkahwinan dimudahkan, insya-Allah dia banyak benda yang boleh selesai dalam masyarakat. Tapi bila diperpayahkan, terutamanya dalam bab mas kahwin lah, nak kena cari, ada orang tu nak kena stabil, nak kerja, pasal apa? Nak kejar kepada mas kahwin tu, nak nombor sekian-sekian, nak 20,000, nak 30,000, makin lama makin naik. Harga barang naik, mas kahwin pun naik juga. Kenapa? Seeloknya permudahkan, dan itu hak wanita. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dalam menyatakan hal itu, Allah Taala kata kamu memberikan kemaafan lebih dekat dengan takwa. Itu sama ada pihak suami ataupun pihak isteri memberikan, sama ada panggil apa, isteri memaafkan separuh daripada haknya, atau suami memberikan sepenuhnya mas kahwin. Dua-dua itu, siapa yang buat, dialah lebih bertakwa. Wala tansawul fadla bainakum. Penghujung ayat cerai ni, Allah Ta'ala kata jangan kamu lupa kebaikan yang berlaku di antara kamu. Cantik dia penutup cerita ni. Lepas cerita bab cerai apa semua sekali, hujung sebelum tutup cerita ni, Allah Ta'ala kata masing-masing jangan lupa kebaikan pasangan dia. Indahnya bahasa Quran ni. Walaupun nak pisah, Allah tutup dengan ayat jangan lupa ada kebaikan masing-masing. Maka kenanglah kebaikan tersebut di antara kamu, pisahlah dengan cara yang baik. Jangan lepas daripada berpisah duk cerita buruk, habis pecah. Selama ni duk simpan, lepas daripada cerai habis keluar cerita buruk. Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Allah Ta'ala kata wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu lupa berbuat baik atau berbudi sesama sendiri, iaitulah al-ihsan, berlaku ihsan.
ai ihsan, wal innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atau Maha melihat apa sahaja yang kamu lakukan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam bab ini wanita yang diceraikan tanpa disentuh, dia tak ada iddah lah. Kalau cerai hidup, lepas dia cerai belum disentuh, suami dia hidup, maka dia tidak ada iddah. Lepas daripada tu dia nak kahwin terus pun boleh, tapi dengan syarat cerai hidup. Kalau wanita tu cerai mati belum disentuh, tetap kena tunggu iddah 4 bulan 10 hari. Kerana pada cerai mati tu adanya iddah berkabung, itu menyatakan kesedihan pada pihak isteri kerana kematian suami. Bagi yang berpisah cerai hidup tanpa disentuh, maka dia tidak ada iddah. So kita kata beza dia mana? Pertama cerai mati, dapat mas kahwin penuh. Cerai hidup, dapat mas kahwin separuh. Yang kedua, yang ni ada iddah. Yang ketiga, tidak ada iddah. Yang pertama ni juga dapat harta pusaka, sebab dia mati kan, dia mendapat hak pusaka. Dan bagi yang cerai hidup, dia tak ada hak pusaka lah, sebab kawan tu tak mati lagi. Dan kalau pun lepas daripada tu 1 hari dia meninggal, contohnya lah, tetap juga dia tak dapat harta pusaka, sebab dia sudah berpisah dengan suaminya. Kita doa lah ni. Saya baru minggu lepas, baru 2-3 hari baru dengar cerita orang berpisah lepas pencen. Allah Akbar, macam-macam cerita. Dah pencen dah, lepas tu tak tahulah apa masalah. Bila meninggal tu, siapa dia jadi macam apa? Macam anak-anak ni mari, anak-anak dia memang adalah panggil hubungan tu dah puluh-puluh tahun tu. Anak besar, anak panggil lah mak ni, marilah ayah dia dah meninggal. Jadi mak ni terpaksa marilah, sebab anak dia panggil, lagi pun dia bekas suami dia. Tapi kat bila dah anak-anak kata Allah, mak tengoklah, nak kata nak pegang lagu mana kau tak boleh dah bukan. Bercerai sebelum daripada, lepas daripada pencen, beberapa ketika sebelum dia meninggal. Lepas tu kita doalah pada Allah Ta'ala ni. Antara fitnah yang paling besar yang syaitan suka untuk manusia melakukan kerosakan padanya adalah antara suami dan juga isteri. Doalah sebagai yang terbaik agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita umat ini institusi kekeluargaan ini sangat dijaga. Tidak akan terbina satu masyarakat sehinggalah terbinanya institusi keluarga, dan tidak akan terbinanya sebuah negara sehinggalah terbinanya masyarakat. Jadi semua tu bermula daripada rumah kita, dan semua tu bermula daripada jiwa seorang suami dan juga budi pekerti seorang isteri dalam membina sebuah keluarga. Semoga Allah Ta'ala memberkati. Dan itulah yang kita nak. Sebab tu bila dapat pasangan, kita doakanlah keberkatan. Bila kita pergi ziarah orang kahwin, doakanlah dia keberkatan. Pasal apa? Kita sangat-sangat memerlukan dalam sebuah perkahwinan ini keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut perasaan, dari sudut rezeki, dari sudut zuriat, dari sudut macam-macam lah, makan, minum dan sebagainya. Kita sangat-sangat perlu kepada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjaga sebuah perkahwinan. Jadi semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Wallahu Ta'ala alam. Apabila kita cerita bab hukum nikah kahwin selama beberapa siri yang kita dah baca,
InsyaAllah esok kita sambung pada ayat 238. Adalah sikit lagi berkaitan dengan ujung tu, disebut cerita bab jaga solat, dan juga ada sedikit lagi cerita bab hujung-hujung bab nikah kahwin ni. InsyaAllah kita akan sambung pada besok lagi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.